Kalau kita nak buat pertukaran, dia orang bangkitkan isu agama, isu perkauman, membuat kerajaan perikatan yang besar. Semua parti politik kecuali DAP. Saya harapkan kerajaan fokus dengan isu COVID. Kenapakah sistem Westminster dilihat gagal membentuk Malaysia? Saya lihat pada hari ini sistem kita yang kita ada sekarang ni dah agak rosak lah, dan patut kita buat pembaharuan. Tapi yang penting untuk orang muda dan lain-lain, kita kena tengok sejarah kita. Kalau kita tengok dari segi sejarah, sistem yang kita ada sekarang ni sistem 2.0, ya, sistem 1.0 di masa kemerdekaan. Masa itu pihak penjajah kata sistem yang bagus sekali ialah sistem mereka, iaitu sistem Westminster. Mereka tak buat kajian adakah sistem itu sesuai untuk negara yang berbagai kaum, yang hidup berasingan, ataupun negara dengan budaya dan sejarah yang berlainan. Tak buat kajian, cuma dia kata sistem tu baik kerana baik untuk dia, tentu baik untuk kita. Apabila kita lihat sejarah sistem tu boleh dikatakan gagal di pertama kali diduga, ya, iaitu 1969. Kalau kita tengok pilihan raya 1959 dan 1964, semasa itu perasaan nasionalisme agak kuat, sebab masa itu baru merdeka, baru kita bergabung menjadi Malaysia, dan juga kita ada konfrontasi, dan kita ada darurat komunis masa itu. Jadi 19 yang pilihan raya yang pertama dan kedua tu kira tak normal lah, ya. Dan bila kita tengok 1969, tumpuan politik masa tu adalah masalah domestik, dan sistem gagal. Datuk Seri ada menyebut sistem Malaysia 2.0 perlu buat perbaharuan kerana banyak masalah. Apakah masalah tersebut? Apabila MAPEN tengok situasi, mereka kata kita perlu buat banyak reformasi. Kalau kita tengok reformasi yang besar sekali, iaitu melancarkan DEB, Dasar Ekonomi Baru. Kita tengok Akta Hasutan yang baru. Yang ketiganya rukun negara, dan keempatnya membuat kerajaan perikatan yang besar. Semua parti politik kecuali DAP menjadi kerajaan. Itu 4 reformasi dia. Kalau kita tengok kira sistem tu dah tukar dengan keseluruhannya. Jadi kita panggil sistem itu Malaysia 2.0. Tapi pemimpin masa tu tahu bahawa sistem 2.0 ni tak boleh untuk selama-lamanya. Dari segi DEB pun dia kata 20 tahun saja. Ya, tapi kita tengok sekarang ni dah 50 tahun, sistem tu tidak ada kebaharuan. Dan pada pendapat saya, sistem ni dah banyak masalah. Ya, sistem tu banyak bawa faedah dari segi stability politik, pembesaran ekonomi, pembasmian kemiskinan, dan juga dari segi ekonomi Melayu lebih seimbang dengan ekonomi orang bukan Melayu. Tapi apabila sistem tu dah lama, side effect dia, ya, kira gejala dia yang negatif banyak dilihat, iaitu peluangan korupsi, iaitu kekuatan perkauman, dan juga konsentrasi power, kuasa di dalam khususnya di dalam pejabat Perdana Menteri, ya. Itulah negatif dia. Jadi lama-lama dia negatif ni banyak lebih dari positif dia. Jadi kita tengok situasi sekarang dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi ketegangan perkauman, dari segi korupsi dan lain-lainnya. Saya ingat sistem kita ni perlu dibaharukan,
Ya, itulah saya buat cadangan kita balik kepada 1970 dan kita wujudkan kembali satu Dewan Musyawarah ataupun platform dialog bagi kita membaharukan negara. Mengapa pembaharuan sistem yang dilakukan oleh bekas Perdana Menteri dilihat gagal? Kalau kita tengok banyak sistem politik, dia sendiri boleh buat pembaharuan mengikut keadaan, mengikut kehendak rakyat. Tapi apabila kita tengok sistem negara kita, kenapa susah nak buat pembaharuan? Bukan tak dicuba. Kalau kita tengok Pak Lah, kita tengok Datuk Seri Najib, kita tengok Tun Mahathir 2.0, manifesto Pakatan Harapan, banyak-banyak janji reformasi. Semua Najib panggil transformasi. Tapi bila nak bergerak, tak jadi. Kalau kita fikir kenapa? Jadi saya fikir kalau kita tengok banyak pemimpin dah cuba tapi tak boleh buat reformasi, boleh jadi bukan isu pemimpin tapi isu sistem. Ya, kenapa sistem tak bagi kita buat pertukaran? Ya, itu sebab banyak orang kata vested interest. Ya, banyak orang yang suka sistem yang bagus untuk dia orang lah. Ya, banyak orang elit suka sistem ni. Banyak orang politik sekarang suka sistem ni. Jadi dia orang kalau kita nak buat pertukaran, dia orang bangkitkan isu agama, isu perkauman. Jadi susah nak buat pertukaran. Kalau kita tengok semasa PH dulu, Pakatan Harapan dulu, mereka nak buat pertukaran UEC, ingat tak? Ataupun dia nak buat nak buat perjanjian, nak sign perjanjian ICET. Ya. Itu saya kira pertukaran yang agak kecil. Tapi besar jadi isunya dari segi orang Melayu marah dan lain-lain. Itu sebab bila kita tengok sistem kita, susah nak buat pertukaran satu demi satu. Kalau you buat nak tukar satu tu, orang kata oh ini kaum bagus untuk kaum ni, jadi kaum lain marah. Tapi kita kalau balik 1970-an, kita letak isu semua atas meja dan kita boleh buat deal. Ya, kaum ni dapat ni, kaum ni dapat ni, dan insya-Allah akhirnya semua dapat sikit, bagi sikit. Itulah kenapa saya kata kalau nak buat pembaharuan kerana sistem kita yang agak unik, kita kena buat platform musyawarah. Bagaimana deliberatif demokrasi dapat membantu proses sistem Malaysia? Kalau kita tengok negara-negara lain, banyak negara sekarang, sistem sekarang pun ada wujudkan platform musyawarah, ya, deliberative demokrasi, seperti yang saya cadangkan. Kenapa? Sebab banyak orang kata deliberative demokrasi ni lebih tulen, ya, sebab orang ramai, rakyat sendiri boleh datang, ya, dengar, kita boleh dengar fikiran rakyat sendiri. Bukan kalau kita sistem yang kita ada sekarang, kita pilih wakil rakyat dan untuk 5 tahun dialah bercakap untuk kita. Dialah mengundi untuk kita. Untuk 5 tahun. Adakah dia mengundi untuk kepentingan kita atau kepentingan dia dan parti dia? Ya, itu banyak orang frustrated dengan sistem pakai wakil rakyat ni, indirect democracy. Ya, ataupun representative democracy. Jadi banyak negara sekarang ada sistem parlimen, representative dan juga deliberative democracy. Ya, tapi kalau kita fikir betul-betul, Malaysia yang memula sistem ni dalam 1970, kita ada deliberative democracy sebelum orang lain. Apa Datuk Seri harapkan dengan kerajaan baru? Saya harapkan kerajaan fokus dengan isu COVID, right? dan economic recovery. Dua lah tu. Yang lain saya ingat kita jangan berpolitik sekarang, jangan berpolitik sangat. Yang lain kita letak ke tepi, fokus dengan isu yang dua ni. Yang banyak orang sekarang ni, saya tengok sedih tengok orang ramai begini. Kalau kita tengok syarikat-syarikat mikro banyak dah bankrupt dan lain-lain. Kita kena fokus isu yang dua ni. Kemudian insya-Allah bila situasi dah reda, kerajaan patut wujudkan seperti saya kata tadi, satu platform musyawarah
untuk membuat pembaharuan sistem. Saya risau kalau kita pergi masuk pilihan raya sekali lagi dengan sistem yang sedia ada sekarang, sistem pemilihan sedia ada, kita balik ke sini kembali. Problem dia ialah kita dah memilih 222 orang ini dengan sistem itu. Kalau kita masuk pilihan raya, apa kita tentukah situasi akan lebih baik? Boleh jadi tidak sebab problem di sistem. Jadi saya fikir kalau saya boleh bertemu dan menteri, saya nak cakap macam tu lah. Fokus COVID, fokus ekonomi, dan kemudian wujudkan platform musyawarah ini.